Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haidi Muhammad Kasran dan Rozea Harun dari Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu akan membentangkan makalah yang bertajuk Pengurusan Seks Induksi oleh Guru Praktikum Bahasa Melayu. Sebagai pengenalan, proses pengajaran dan pembelajaran atau PDP perlu diberi sentuhan yang dapat menarik minat para pelajar agar setiap isi pelajaran yang disampaikan memberi input maksimum terhadap kefahaman mereka, menurut Abdul Said 2013. Perkara-perkara seks induksi ini dihubungkan dengan objektif pelajaran dan seterusnya dihubungkan dengan pengalaman muridnya, mengikut pendapat Sharifah Alwiyah 1984. Dan seks induksi merupakan tindakan-tindakan dan pernyataan guru yang bertujuan menghubungkan pengalaman murid dengan objektif-objektif dalam sesuatu pelajaran seperti mana mengikut pendapat Rosnaini, Maimun dan Mok Song Sang 2011. Marilah sama-sama kita melihat tujuan kajian. Yang pertama, mengenal pasti proses pelaksanaan seks induksi yang dilaksana oleh guru-guru praktikum Bahasa Melayu dalam permulaan proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya yang kedua, mengenal pasti bahan bantu mengajar atau BBM yang digunakan oleh guru-guru pelatih Bahasa Melayu semasa menjalankan seks induksi dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Kita lihat pula metodologi kajian ya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif iaitu teknik temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Prosedur kajian melibatkan 4 peringkat. Yang pertama, perancangan, yang kedua, pelaksanaan, ketiga, analisis data dan seterusnya, laporan. Responden bagi kajian ini iaitu 5 orang pelajar program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan atau PDPP Bahasa Melayu ambilan Jun 2021 dari IPG Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur. Kajian ini dilihat di 5 buah sekolah jenis kebahasaan Cina atau SJKC yang merupakan program guru PDPP khusus untuk SJKC. Responden sedang mengikuti latihan praktikum di SJKC terpilih seluruh negara. Marilah sama-sama kita teliti penempuan kajian. Untuk guru A, penilaian pertama menggunakan video bertajuk 1, 2, 3 sayang semuanya. Dan untuk penilaian 2 menggunakan sekuntum bunga dahlia. Bagi penilaian yang pertama, kita lihat guru A menggunakan unsur-unsur TMK. Manakala untuk penilaian kedua menggunakan bahan maujud yang bersifat hands-on. Bagi penemuan kajian untuk guru B pula, bagi penilaian pertama menggunakan gambar keluarga. Dan untuk penilaian kedua menggunakan video yang berkaitan dengan nilai. Dilihat guru B menggunakan bahan maujud untuk penilaian pertama dan menggunakan unsur-unsur TMK untuk penilaian kedua yang menggunakan video. Seterusnya, untuk guru C pula, penilaian pertama menggunakan gambar melalui PowerPoint yang merupakan penggunaan unsur TMK. Dan untuk penilaian yang kedua menggunakan bahan maujud, iaitu menggunakan kad soalan pada papan putih. Bagi penemuan kajian untuk guru D pula, kita lihat penilaian yang pertama, guru menggunakan video lagu bertajuk Penjodoh Bilangan. Dan untuk penilaian kedua menggunakan video yang bertajuk Jenis Haiwan Peliharaan. Di sini kita lihat guru D menggunakan kedua-dua bahan bantu mengajar dan pelaksanaannya menggunakan bahan unsur TMK. Dan yang terakhir, untuk guru E, penemuan kajian penilaian 1, kita lihat guru menggunakan video lagu bertajuk Ayam
yang menggunakan unsur-unsur TMK, manakala untuk penyalaan kedua menggunakan kotak beracun, iaitu yang bersifat bahan maujud dan hands-on. Marilah sama-sama kita teliti perbincangan. Untuk perbincangan yang pertama, guru-guru praktikum yang diselia mempunyai daya kreativiti yang tersendiri untuk memulakan proses PDP Bahasa Melayu di SJKC. Diteliti dalam kajian ini, penggunaan bahan bantu mengajar berunsur TMK, terutamanya video, amat kerap digunakan oleh guru dalam pelaksanaan sel induksi. Secara dominan, murid seronok dengan bahan TMK, terutamanya video yang bersifat audiovisual. Namun, terdapat murid yang agak bosan kerana aktiviti yang hampir sama dalam setiap kali permulaan PDP mereka digunakan oleh guru. Seterusnya, penggunaan bahan maujud sebagai BBM mampu memberi kesan yang baik kepada murid kerana murid boleh sentuh ataupun aksesori, ada pergerakan, sifat ingin tahu dan juga daya fikir. Untuk perbincangan yang kedua, guru-guru praktikum perlu menggunakan peralatan berunsur TMK dalam proses PDP masa kini, terutamanya di musim pandemik ataupun PDPR. Kandungan yang terdapat dalam video tersebut perlu sesuai dengan tahap murid-murid selari dengan kematangan, pengetahuan sedia ada dan pengalaman. Unsur TMK dan diselangi pula dengan bahan maujud akan menjadikan pengajaran dan pelajaran akan menjadi lebih menarik dan versatile. Guru-guru juga perlu memikirkan strategi untuk melaksanakan sel induksi yang bersesuaian dengan bahan-bahan yang mereka gunakan. Untuk perbincangan yang ketiga, kepelbagaian teknik dan kaedah seseorang guru semasa mengemukakan soalan merupakan salah satu faktor yang penting bagi memastikan murid-murid dapat memahami dan menerima isi pelajaran yang disampaikan dalam bilik darjah, seperti mana pendapat Zamri dan Nur Razah 2011. Dilihat juga melalui RPH dan pemerhatian dalam kelas, semua guru praktikum menggunakan teknik soal jawab kepada murid. Teknik soal jawab digunakan sebelum atau selepas BBM dipaparkan kepada murid. Dan untuk perbincangan yang keempat, dalam konteks murid-murid pula, diteliti mereka lebih bersedia untuk mengikuti sesi pembelajaran. Hal ini dilihat kerana murid-murid berasa bimbang sekiranya mereka tidak bersedia, soalan yang diajukan kepada diri atau kumpulan tidak dapat dijawab. Kebanyakan murid telah biasa dengan aktiviti soal jawab yang disedia oleh guru yang seimbang dengan aras pemikiran dan pengetahuan murid. Sebagai penutup, setiap guru perlu merancang sel induksi yang menarik dan mempunyai kaitan dengan topik yang ingin diajar walaupun sekitar 5 minit sahaja. Pelaksanaan dan penggunaan BBM yang sesuai akan menentukan proses PDP seterusnya dapat difaham dan diikuti oleh murid. Teknik soal jawab antara guru dan murid dilihat sangat berkesan dilaksana dalam sel induksi bagi mendapatkan sesuatu maklumat. Sekian pembentangan makalah kami pada hari ini. Terima kasih, semoga kita dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.